Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu dengan saya Cikgu Saiful Nizam bin Cik Ismail, Guru Cemerlang Matematik SK Raja Bahar, Kota Baru, Kelantan. Baiklah, pada hari ini saya akan berkongsi apakah yang dimaksudkan dengan algoritma ataupun algoritma di dalam pemikiran komputasional. Baiklah, mari kita sama-sama memahami maksud ayat ini. Okey, yang pertama tu membangunkan penyelesaian langkah demi langkah terhadap masalah yang dihadapi. Okey, maksudnya kalau kita ada satu masalah, okey, apakah step by step, okey, langkah-langkah yang perlu kita ikuti. Yang kedua, suatu plan iaitu dari satu set langkah arahan untuk menyelesaikan masalah. Ini maksudnya kita berfikir secara strategik, ya, bagaimana kita nak menyelesaikan sesuatu masalah. Okay, yang ketiga, setiap arahan yang dikenal pasti dilaksanakan seperti yang dirancang. Tiga ayat ini adalah menerangkan kepada apa itu algoritma sebenarnya. Raja ini merupakan peta alir yang menunjukkan langkah 1, langkah 2, langkah 3 dan langkah 4, seterusnya output. Ini adalah algoritma. Algoritma ialah prosedur langkah demi langkah yang tersusun untuk menghasilkan output. Seterusnya, cuba kita perhatikan dua raja ini. Pertama ialah carta alih. Yang kedua, kita namakan sebagai pseudocode. Kedua-duanya mempunyai algoritma yang sama, iaitu langkah-langkah untuk kita menghidupkan laptop. Okey, cuba tengok carta alih, ada mula dan juga ada tamat. Sama juga dengan pseudocode, ada mula dan ada tamat. Baiklah, seterusnya, sekarang kita tengok konsep CT, iaitu pemikiran komputasional algoritma dalam kehidupan seharian. Cuba kita baca fakta ini. Okey, contoh aktiviti dalam kehidupan seharian kita yang mempunyai algoritma. Saya sediakan 3 contoh kat sini. Okey, peraturan yang wajib diikuti semasa menggunakan jalan raya. Yang kedua ialah membakar kek. Untuk cikgu-cikgu perempuan yang suka bakar kek kan. Okey, dia dah tahu dah bagaimana nak buat kek. Itu adalah algoritma. Menanam pokok. Nak tanam pokok pun kita kena adalah langkah tu, langkah demi langkah supaya pokok kita dapat hidup dengan subur kan. Okey, kesemua ini ialah algoritma atau peraturan yang harus diikuti untuk menyelesaikan sesuatu masalah dan menghasilkan output yang kita ingini. Baiklah, sekarang kita tengok beberapa lagi contoh yang menggunakan algoritma dalam pemikiran komputasional. Okey, dalam kehidupan seharian kita lah. Poster yang pertama tu menunjukkan 7 langkah mencuci tangan dengan betul. Okey, sekarang ni kalau kita nak mengajar konsep algoritma ini, kita jangan bagi poster ni dulu kepada murid kita. Kita tanya, boleh tak murid tu menerangkan langkah demi langkah untuk mencuci tangan dengan betul. Sebab murid kita sekarang ni, mereka dah faham kan dengan situasi pandemik ni, bagaimana cara untuk mencuci tangan dengan betul. Okey, raja yang seterusnya ialah carta alih, prosedur operasi piawai kedatangan pelajar ke sekolah. SMK Taman Johor Jaya 1. Dah ada dah tu langkah-langkah, step-step apa yang perlu murid ataupun pelajar ikuti apabila sampai di pintu sekolah sehingga masuk ke kelasnya. Okey, itu adalah langkah demi langkah. Yang ni pula ialah resepi. Resepi nak buat sandwich dan juga resepi nak buat biskut semprit. Okey. Sandwich ni bahan-bahannya mungkin berbeza setiap orang ya. Okey, inti dia pun berbeza. Cara masak dia pun kadang-kadang berbeza ikut kesesuaian seseorang itu. Tapi yang penting jadilah sandwich, tak jadi bubur lah. Nak buat sandwich tapi jadi bubur, itu algoritma dia dah salah. Jadi cara memasak ini adalah algoritma. Okey, untuk buat biskut, cara menyediakan biskut semprit ni langkah 1 sampai langkah 5 ini kita panggil sebagai algoritma. Okey, ingat cikgu ya, kalau cikgu nak mengajar di sekolah berdasarkan konsep algoritma ini,
cikgu janganlah bagi step-step tadi. Minta murid fikir sendiri bagaimana dia nak menghasilkan sandwich mengikut cita rasa mereka sendiri. Baiklah cikgu-cikgu, sekarang kita beralih pula kepada konsep CT, algoritma merentasi subjek. Sebenarnya dah ada dalam subjek masing-masing dah. Cuma kita tak perasan je kat mana kita selitkan unsur algoritma itu. Okey, dalam pendidikan seni visual, bagaimana murid nak menggunakan konsep CT algoritma itu? Di sini contohnya keupayaan pelajar untuk menetapkan langkah-langkah untuk menghasilkan lakaran asas atau lakaran perspektif. Nak lukis orang kan? Mungkin lukis kepala dulu, ada bentuk badan, tangan, kaki, otot. Jadi ada beberapa langkah kat situ. Bila murid menunjukkan langkah-langkah tersebut, maksudnya murid dah apply konsep algoritma. Dalam pembelajaran sains pula, dalam pembelajaran sains ni kita banyak buat eksperimen kan cikgu. Jadi kita nak tengok keupayaan pelajar menentukan langkah-langkah mengikut prosedur ketika menjalankan eksperimen. Adakah murid-murid tu mengikut prosedur yang betul nak buat eksperimen tu? Kalau tak ikut prosedur yang betul, maka eksperimen tu tak jadi benda lain kan. Itu ni dua contoh lah, pendidikan seni dan sains. Baiklah cikgu-cikgu, ada satu lagi subjek, contohnya matematik. Subjek matematik ni memang banyak menggunakan konsep algoritma. Di mana tu kita nak lihat algoritma tu berlaku apabila murid menggunakannya. Okey, contohlah keupayaan pelajar untuk menyelesaikan soalan penyelesaian masalah matematik mengikut langkah demi langkah. Bukan matematik saja, mungkin subjek kimia, subjek fizik, nak dapatkan sesuatu penyelesaian tu, kita buatlah kaedah. Okey, pertama, apakah langkah dan syarat yang perlu kita ikuti, langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat, sehinggalah proses nak dapatkan jawapan tu. Baiklah cikgu-cikgu, sekarang saya kongsikan beberapa kemahiran yang terdapat dalam modul TMK yang telah dihasilkan oleh BPK dan juga MDEC dalam menerapkan konsep pemikiran komputasional, iaitu logik, algoritma, leraian, pengecaman corak, peniskalaan dan penilaian. Okey, kalau cikgu tengok kemahiran 3.1 sehingga 3.7 tu, di manakah kemahiran yang menggunakan konsep algoritma sebenarnya? 3.1 ke, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 atau 3.6 dan 3.7. Saya nampak tu ada cikgu sebut 3.5. Ya, menggunakan pendekatan langkah demi langkah algoritma secara sistematik dalam sesuatu situasi keadaan dan permasalahan. Jadi 3.5 ni, kemahiran ni sebenarnya adalah melibatkan konsep algoritma. Okey, kalau nombor 1 tu macam mana cikgu? 3.1 tu. 3.1 tu pengecaman corak. Jadi ada tu konsep CT di situ. Terusnya kita tengok pula konsep algoritma tu dalam pemikiran komputasional yang melibatkan aktiviti unplug. Aktiviti unplug ni adalah aktiviti yang kita jalankan tanpa menggunakan komputer atau laptop lah. Kita boleh buat aktiviti unplug ini untuk menggambarkan, untuk menerangkan konsep algoritma. Contohlah, the arrow symbol are the program. Simbol-simbol tu, arrow-arrow tu yang lukis-lukis tu ialah kita programkan, kita codekan supaya contohnya komputer boleh baca lah. Dan and the words are the algorithm. Contohlah algorithm dia, move one square right. Fill in square with colors. Move one square right, move one square down, fill in the square with color. Itu ialah algoritma. Jadi saya nak minta aktiviti ni cikgu boleh buat dengan pelajar-pelajar cikgu, murid-murid cikgu, bagaimana nak membuat algoritma untuk melorek bentuk-bentuk di dalam petak-petak yang disediakan. Contohnya lah, sekarang ni kita anggapkan kita berada di star, di bintang tu. Dekat petak tu nampak bintang kan? Lepas tu kita lukis anak panah ke
menghadap ke kanan. Maksudnya move one square right. Okey, kita berpindahlah daripada petak bintang tu ke petak sebelah kanan satu petak. Lepas tu apa pula? Oh, simbol yang macam garis-garis ke bawah tu ialah kita warnakan. Okey, color warna hitam. Tak kisahlah warna merah ke hitam ke, kita hitam lah. Okey, lepas tu ada pula anak panah menunjukkan ke kanan. Okey, kita pindahkan pensel kita ke kanan. Lepas tu ada pula anak panah menunjukkan ke bawah. Okey, jadi pensel kita bergerak ke bawah. Lepas tu ada simbol pula yang garis-garis. Okey, yang tu maksudnya kita warnakan. Okey, jadi itulah program dan juga algoritma yang perlu murid ikut supaya jadi hasilnya loretkannya seperti di dalam rajah yang ditunjukkan. Okey, aktiviti ini cikgu-cikgu boleh cuba, tapi di sekarang tak ada masa lah. Boleh cuba dengan murid-murid cikgu nanti. Okey, cikgu bagilah simbol-simbol tu dan minta murid menyelesaikan secara langkah demi langkah sehinggalah bentuk apa yang terjadi, loretkan apakah yang terjadi pada petak di sebelah itu. Tadi saya tunjuk kan, kalau anak panah ke kanan, okey, bergerak ke kanan. Lepas tu kita fillkan, warnakan, bergerak lagi ke kanan, bergerak lagi ke kanan dan kita warnakan. Lepas tu ikut balik sebelah kiri, down, down ke bawah. Lepas tu anak panah ke kiri, kita warnakan. Anak panah ke kiri, kita warnakan. Lepas tu pergi balik ke kiri, kita pusing balik ke kiri. Anak panah ke bawah, ke kanan, warnakan. Anak panah ke kanan, kita warnakan. Lepas tu anak panah ke bawah. Lepas tu kita pergi ke kiri, kita warnakan. Anak panah ke kiri, dan kita warnakan. Jadi cikgu boleh cuba dengan murid-murid, tengok apakah hasil yang terjadi nanti. Baiklah cikgu, ini adalah output hasil daripada algoritma atau simbol yang kita buat tadi. Inilah output dia. Okey cikgu, setakat ini saja perkongsian saya tentang konsep algoritma dalam pemikiran komputasional. Saya berhenti kat sini dulu. Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera.